Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang siapa yang kita tawassuli, dan insyaallah pada malam hari ini bertepatan dengan siapa itu Al-Imam Ali Al-Uraidi radhiyallahu taala. Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, beliau adalah anak daripada Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu taala. Beliau dilahirkan di Madinah di tahun 148 Hijriah, tatkala Imam Ja'far Sadiq sepuh. Ya, Imam Ja'far Sadiq sepuh, lahir Al-Imam Ali Al-Uraidi, sehingga tatkala umur beberapa tahun masih kecil wafat Al-Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau diasuh oleh kakanda beliau, yaitu Sayyidina Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq. Beliau diasuh oleh kakak beliau Musa Al-Kadhim, dididik, diajari, ya, dan banyak beliau Al-Imam Muhammad Ali Al-Uraidi ini mengambil ilmu daripada kakak beliau Sayyidina Musa Al-Kadhim. Ya, sampai pernah sekali waktu beliau berjalan ke Mekah bersama Sayyidina Ali Uraidi ini pernah berjalan ke Mekah bersama Imam Musa Al-Kadhim. Kemudian Sayyidina Ali Uraidi mengatakan kepada orang-orang yang ada di kota Mekah pada waktu itu, Inna fi zamanina inna fi kulli zamanin rajulun ja'alahu Allahu hujjatan linnas. Setiap zaman ada satu orang min ahli baiti, daripada min ahli bait, daripada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan hujjah bagi semua manusia. Maksudnya nanti kalau di yaumul qiyamah, tatkala seorang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu ikut siapa? Ikut Imam Fulan bin Fulan, ikut Fulan bin Fulan. Nah, itu akan menjadi hujjah bagi orang ahli zaman tersebut. Wa dzalika rajul fi zamanina, dan laki-laki itu di zaman kita adalah Sayyidina Musa Al-Kadhim radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kakak beliau yang memang banyak belajar daripada ayahanda beliau Al-Imam Ja'far Sadiq, yang mengasuh beliau Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ya, beliau adalah termasuk hujjatullah linnas pada waktu itu. Nah, jadi memang beliau juga seorang yang alim dan berakhlak mulia. Kemudian Al-Imam Ali Al-Uraidi ini ya dididik oleh kakanda beliau Al-Imam Ja'far, Al-Imam Musa Al-Kadhim sampai dewasa. Kemudian beliau tinggal di Uraid. Uraid ini salah satu kampung di kota Madinah, kira-kira 4-5 mil dari Haram Madinah. Disitulah beliau berumah tangga sampai mempunyai beberapa anak. Ya, ada beberapa anak beliau laki-laki yang biasa disebut sama orang situ sebagai Al-Uraidiyun, orang-orang ahli Uraid. Ya, memang Uraid ini agak keluar dari kota Madinah, agak ke kampung. Ya, beliau tinggal di situ sampai beliau wafat. Ya, ada khilaf. Ada yang mengatakan beliau ini wafat di Uraid, ada yang mengatakan wafat di Iran. Ya, ada yang mengatakan wafat di Irak dan lain sebagainya. Tapi ya, menurut para mu'arikh yang ada di kota Madinah, orang-orang ahli sejarah di kota Madinah, bahwasanya beliau dikuburkan di kota Madinah, di desa yang namanya Uraid. Dan alhamdulillah, ya, Al-Faqir pernah berziarah ke tempat beliau,
dan beliau dikuburkan di dalam rumah beliau, yang mana sekarang kuburan beliau itu sudah dirapat, ya, di tembok rapat oleh orang-orang, ya, oleh pemerintah sana. Tapi subhanallah, orang-orang kampung situ membuat lubang di salah satu tembok dan keluar bau harum gahru dari dalam rumah beliau radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Ali Al-Uraidi. Beliau juga pernah meriwayatkan hadis daripada banyak, yaitu Al-Imam Tirmidzi di antaranya meriwayatkan satu hadis daripada beliau, yang diriwayatkan daripada beliau, daripada ayahanda beliau sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabbani wa ahabba hadaini wa abawayhuma kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah." Barang siapa yang cinta kepada aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada dua anak ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa abawayhuma, dan kedua orang tuanya Siti Fatimah dan juga Sayyidina Ali, kana ma'i fi darajati, kana ma'i fil jannah, kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Dia nanti akan bersama aku di satu derajat pada hari kiamat. Maksudnya satu derajat bukan seperti Nabi, tidak, tapi dia akan kumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cinta kepada Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah, maka akan dibangkitkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikuburkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Sayyidina Ali Al-Uraidi ini, ya, beliau juga banyak belajar daripada ulama-ulama zaman beliau. Di antaranya beliau pernah belajar kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Ya, pernah belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Sayyidina Sufyan Al-Uyainah. Ya, kemudian beliau juga banyak murid-muridnya, termasuk anak-anak beliau, yaitu Sayyidina Muhammad An-Nagib juga termasuk belajar sama beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau wafat di tahun 210 Hijriah. Beliau lebih daripada 60 tahun hidup, ya, di dunia, dan beliau mengajar, berdakwah, dan beliau mempunyai akhlak seperti akhlak datuk-datuk beliau, ya, seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sekilas tentang Sayyidina Ali Al-Uraidi. Mudah-mudahan, ya, dengan kita membaca sirah beliau, manaqib beliau, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena ulama mengatakan inda dzikris shalihin tatanazzalu rahmat. Tatkala kita menyebut namanya orang-orang yang saleh, maka rahmatnya Allah akan diturunkan terus menerus di tempat tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Balik